Maka kita nak menyemak diri kita. Apa di antara syarat-syarat? Apa di antara perkara yang perlu kita buat, yang nak menyemak diri kita sama ada ibadah kita diterima ataupun tidak. Ada beberapa, mengikut Ibn Qayyim dan juga ulama-ulama yang lain, mengatakan bahawa orang yang diterima ibadahnya, diterima amalnya ialah orang yang merasa tamak untuk beribadah. Dia tidak pernah merasa cukup. Dia tidak pernah merasa cukup, dia tidak pernah merasa penat. Ini kekuatannya nak diangkat. Artinya kalau kita kata, kalau sebelum pergi umrah tu dia kata dia tak ada solat fardu saja, tapi setelah pergi umrah mungkin ada qabliyah, ada ba'diyahnya, mungkin ada tahajudnya, mungkin ada witirnya, mungkin ada duhanya, mungkin ada syuruknya, mungkin ada kita kata sebelum subuh ada fajarnya. Maka itu sebahagian daripada tanda-tanda bahawa ibadah kita diterima. Ini satu kekuatan yang nak diangkat. Sebab itu kita kata melihat perubahan orang di Mekah dan Madinah belum tentu lagi meyakinkan kita bahawa dia akan berubah. Kalau kita kata diterima, bermakna baliknya dia berubah dari tak tutup aurat pergi tutup aurat, dari tudung pendek pergi tudung panjang. Tak payah sebut, tak payah dia kerah-kerah. Kalau dulu tak suka ke masjid, sekarang sebahagia ke masjid. Tak suka bersedekah, sekarang mahalnya sebahagia sangat bersedekah. Maka kita katakan tanda ibadah diterima, orang itu tidak akan merasa berat untuk menambah amal-amal biasanya. Kalau amal biasanya solat 5 waktu, tambah lagi. Dan membuat ibadah ataupun kebaikan-kebaikan seperti bersedekah, banyak, seperti bersedekah, bersih tolong orang, melawat orang sakit dan sebagainya, menjadi sebahagian daripada hobi, membuat kebajikan sebahagian daripada kegemarannya. Ini sebahagian daripada mengikut ulama tanda-tanda. Selain daripada itu, kita kata apa tanda ibadah kita diterima? Kita merasa susah hati. Susah hati apa? Kita rasa risau, kita rasa kita kata bimbang-bimbang harap. Apa maksud bimbang-bimbang harap? Sebab itu kita Aisyah pernah bertanya setelah dia bersedekah, Saudara Aisyah, isterinya Rasulullah, bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setiap kali selepas aku bersedekah, aku merasa susah hati. Allah terima ke tak terima? Allah terima ke tak terima? Kenapa aku rasa susah hati?" Jadi maknanya kalau orang yang banyak beribadah itu masih susah hati, bermakna apa? Dia sentiasa merasa tidak cukup. Merasa tidak cukup. Apa sebab Allah bagi dia susah hati, Allah bagi dia risau, Allah bagi dia bimbang. Bila lagi dia buat ibadah, lagi beribadah, lagi buat baik, dia lagi susah hati, lagi bimbang. Bimbang apa? Apa sebab rasa bimbang itu ada? Apa sebab rasa tak cukup itu ada? Apa sebab rasa takut itu ada? Kerana orang-orang yang menambah ibadahnya, contohnya Ramadan. Siapa nak Ramadannya nanti diterima Allah? Kita tengok apa tandanya. Kalau kita kata para sahabat rindu Ramadan 6 bulan sebelum dan rindu selepas 6 bulan perginya Ramadan, kita rindu Ramadannya berapa hari? Okay? Apa kesan yang ditinggalkan oleh Ramadan dalam diri kita? Maka mari kita sama-sama menyemak apa di antara kriteria ataupun satu daripada sebab-sebab kita kata mengapa agaknya kita susah mungkin nak memaafkan, mengapa kita rasa tak selesa untuk bertemu Allah dan sebagainya. Maka yang kita nak bincang hari ini ialah nikmatnya memberi maaf, memberi kemaafan. Okey, tadi kita kata orang yang banyak ibadahnya rasa bimbang dengan Allah, bimbang takut ibadahnya tidak diterima. Sebagaimana Nabi bimbang, sebab itu doa Nabi, "Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku rezeki yang berkah, kurniakan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah dan amal yang diterima." Begitu juga doa Nabi Ibrahim, "Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami." Terima, ini penting sangat nak diingat. Orang yang diterima amalnya pasti akan berubah. Orang yang di bulan Ramadan diterima amalnya ialah mereka-mereka yang rasa nak puasa, mengikuti Ramadan ini dengan puasa-puasa sunat.
mengikuti Ramadan ini dengan puasa sunat, dengan penuh rasa ikhlas, tidak riak, tidak ujub. Tak payah cerita ke orang. Mi juga dah pesankan, orang yang baik ibadahnya tidak akan cerita apa ibadah yang dia buat. Sebab itu kalau sedekah saja tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Itu di antara apa kita kata ungkapan nak membagi kita ingat. Sebab itu kita kata orang yang banyak beribadah tak boleh cerita ibadahnya. Okay? Tak boleh cerita ibadahnya sebagaimana dia tak hendak cerita keburukannya. Sebagaimana dia tak hendak cerita keburukannya. Dia tak hendak tahu orang tahu. Dia tak hendak tahu orang tahu keburukannya. Dia juga harus tidak mahu tahu apa ibadah yang dia buat. Ini kekuatan. Jangan cerita-cerita. Jangan WhatsApp. Okay? Jangan nak masuk Facebook. Saya dah puasa putih, puasa sunat, puasa segala. Itu kalau kita kata orang yang rindu dengan Ramadan, dia akan mengulang balik apa yang dibuat di masa Ramadan. Bermakna dia akan sangat gembira ataupun sangat ringan jasad dan hatinya untuk melakukan puasa sunat. Ini dia antara contoh. Kalau di bulan Ramadan dia bersedekah, maka tabiat ataupun perangai kelakuan suka bersedekah itu berterusan hingga di luar Ramadan. Ini kekuatan. Hari ini kita kata ada ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Kenapa hari ini tajuknya apa? Nikmat memaafkan, memberi maaf. Okay? Kita dah jumpa Syakban, Umi ulang juga, mungkin ada. Jangan jemu mengulang supaya dia lekat terus dalam minda sampai mati. Tak lagi lupa-lupa. Maknanya kita kata Allah itu sangat pemaaf. Ya afu, ya ghafar. Ya Allah. Maknanya bila kata, ya Allah yang maha pengampun, maha penerima taubat. Ya Allah, ya afu, ya ghafar, ya tawab, ya kudus, misalnya maha suci. Maknanya kita kata 3 ciri Allah yang maha pemaafnya, maka kita yang jadi hamba Allah, kalau ingin jadi hamba Allah yang benar-benar diterima amalnya, mestilah menjadi orang yang paling mudah memberi maaf. Sebab itu kita jumpa bulan Ramadan, Allah kata apa? Aku ampun semua dosa orang, semua dosa hamba-Ku yang taat kepadaku dan beribadah, merasa bahagia berjumpa bulan Syakban dan menunggu-nunggu datangnya Ramadan. Sebab itu kita ada nisfu Syakban, ada yang kata baca Yasin banyak kali. Bacalah ayat apa pun sebenarnya. Tidak disyaratkan mesti 3 Yasin. Dah, ayat apa, surah apa pun. Niatnya nak dapat ampunan. Sebab itu Allah kata apa? Aku ampun dosa semua kecuali yang dendam, yang tak memaafkan, yang katanya yang tidak berbaik-baik. Sebab itu sekali hari ini kita nak bincang sikit je tajuk itu. Okay? Setelah kita tahu kita ibadah kita diterima atau tidak, atau tak diterima. Sebab itu kita kata sebelum itu kita nak bincang juga ini kerana apa? Kita nak elak diri kita dari sombong. Kenapa tajuk ini diangkat? Kenapa ibadah yang diterima itu penting tahu? Kerana kita nak mengelak diri kita dari jatuh ke dalam zon sombong dengan ibadah. Jangan sombong dengan ibadah. Ataupun jangan sombong melihat kita lah yang paling banyak ibadah kok banding dengan orang lain. Alah, awak baca apa? Saya baca ini. Awak jumpa tok guru apa? Saya jumpa tok guru ini. Saya pergi masjid sana. Saya pergi masjid sini. Jangan main-main. Jangan usik orang dengan bercara begitu. Maka orang yang sombong bermakna ibadahnya tidak diterima. Siapa yang sombong dengan ibadahnya? Tak kira ibadah wajib, ibadah sunat, ibadah untuk kebajikan, ibadah untuk amal jariah. Semua. Saya dah bagi semua anak yatim yang ada di sini-sini. Saya dah hadiahkan beras berapa kg untuk ni. Tak payah sebut. Maka kalau sebut bermakna kita bimbang. Pertama jumpanya ujub, jumpanya riak, jumpanya sombong. Sebab itu kalau boleh bagi. Tak boleh bagi, diam. Tak payah cakap, kenapa awak tak bagi? Kenapa awak tak derma? Saya derma, awak kenapa tak nak derma? Jangan tanya orang kenapa tak nak derma. Kenapa tak nak ibadah? Kenapa tak nak menolong? Kenapa tak nak melawat orang sakit dan sebagainya. Okay?
Maka kita kata orang yang diterima ibadah sangat bimbang dengan ibadahnya, sama ada ibadahnya diterima ataupun tidak. Maka dia tak sempat nak fikir hal orang. Dia tak sempat nak tengok ibadah orang. Dia tak sempat nak sukat orang tu buat apa, dia buat apa. Ini sebahagiannya. Ini tanda-tanda. Maka untuk dapat semua yang kita bincang tadi, okay? Nak jadi baik, nak jadi ikhlas, nak jadi orang yang merasa sangat dekat dengan Allah, nak merasakan bahawa ibadah kita diterima Allah, atau kita nak merasa bahawa kenapa bila aku lebih banyak ibadat, aku masih lebih banyak bimbang, lebih banyak ragu, bukan ragu-ragu, bimbang, susah hati. Bukan susah hati kerana ibadah itu saja, tapi yang penting susah hati kerana bimbang sama ada ibadah kita diterima atau tidak. Kita tak boleh buruk sangka dengan Allah. Alah, ibadah dia tu mana terima di Allah? Oh, jangan. Dulu dia tu begini, mana ibadahnya? Jangan. Itu namanya buruk sangka. Jangan nilai orang. Kita tidak pernah diberi lesen untuk menilai orang. Orang ni warak ke tak warak. Orang ni calon syurga ke bukan. Orang ni Allah. Jangan. Kamu ustaz ke, kamu pakcik ke, kamu nazir ke, kamu apa ke. Kita tidak berhak nilai orang. Kita tak berhak. Tak ada lesen Allah bagi untuk nilai orang. Tapi Allah kata apa? Nilai diri sendiri.